Tak boleh. Sorry, aku tak boleh guna word guys. Sebab word guys kan dia dah jadi sensitive word. Kan? Aku tak pasti word guys tu kan ada yang kaitan dengan benda lain atau. Okey. Assalamualaikum dan hello geng. Geng. Kau geng gua? Bukan. Bukan. Geng. Tapi aku tak geng dengan gua. Okey. Dia punya gelak je. Kalau dulu sikit-sikit time tadi ataupun fast time tadi ataupun full time tadi, sekarang full time tadi, aku cuba perbanyakkan konten. Tapi aku ada problem dekat sini. Konten tu banyak, tapi orang yang nak buat tu kurang. Kan? Kurang, so aku menyeru otai tag dekat luar sana. Untung lah, kita konten tak ada, dia konten banyak. Untung. Ramai sebenarnya kan yang pro pasal tech ni, kan? Pro pasal phone, pro pasal software, kan? Pro pasal TWS, pro pasal repair, kan? Aku bingung. Orang-orang yang dekat sana, ini aku. Kan? Kalau rasa nak buat benda ni satu career ataupun nak beri nama korang, kan? Ataupun korang ada benda-benda apa orang panggil isi-isi dalam hati yang nak korang luahkan untuk audiens kat luar sana tahu. Ini aku. Kan? Sebab aku kat sini perlukan orang-orang yang macam korang. Daripada korang yang tak tentu pasal. Dan aku sekarang memang tengah usahakan untuk cari bakat-bakat baru, talent-talent baru yang boleh sembang pasal tech. Dan risau, kita sama-sama buat, sama-sama naik. Dan lagi satu, aku sentiasa membuka peluang untuk viewer berikan komen dan pendapat mengenai channel aku. Aku sentiasa buka peluang. Kan? Even dekat segmen berita aku yang baru ni pun selalu cerita pasal benda tu. Kan? Minta tolong dia komen dan pendapat apa semua. Jadi aku harap audiens gunakan pada saluran yang betul lah. Kan? Contohnya email aku atau DM aku dekat Instagram atau dekat Facebook apa semua kan. Sebab kalau hati kau jujur dalam memberikan pendapat, komen dan sebagainya, aku terima. Serius aku terima. Tapi kalau komen dan pendapat kau ataupun cadangan kau tak jujur atau niat untuk menjatuhkan ataupun dengan cara yang tak betul dengan niat untuk menjatuhkan. Sebab apa yang aku nak kau faham, tech YouTuber dalam Malaysia ni masih lagi kecil. Bukan tak ada, otai ada macam Amal Waiza Cerita apa semua kan. Memang otai. Kan? Fazli Halim aku sebut nama. Kan? Aku petik je. Peduli apa tu? Faiz Zahar, Muaz Malik, kan? Semua tu nama-nama besar. Izami Gadget. Izami Gadget pun nama besar dia. Siapa lagi? Bul Gadget. Kita ada Arif Ismail, kita ada Teknif. Kita ada siapa lagi? Sorry kalau aku tak sebut sebab terlalu banyak dalam kepala aku. Tapi still lagi masih kecil community. Tak sebut Mona Lisa dekat sini. But saya setuju, memang komuniti tech YouTuber dekat Malaysia ni sebenarnya sangat kecil. Kalau anda kata yang dekat dunia macam dekat US, tech YouTuber mereka kecil juga tapi konten padu macam Linus Tech, lepas tu MKBHD dan sebagainya. Ketahuilah yang mereka ni ialah golongan yang sikit dari golongan yang banyak sebenarnya. Ramai yang buat tech review tapi tak famous dekat US. The same thing dekat Malaysia jugalah. Tapi dekat Malaysia ni dah lah tak ramai yang famous. Kecil pula tu dia punya circle tu dalam Malaysia. Dan aku cakap ni bagi pihak aku yang bercakap sekarang ni daripada tim Misai Gadget sendiri. Kami sebenarnya seperti nak senang faham seperti anak yang kecil, budak kecil. Budak kecil ni dia perlukan dorongan dan support. Memang dia akan buat salah. Memang dia akan buat salah. Budak kecil mana dia tak pernah buat silap. Budak kecil mana yang tiba-tiba keluar daripada perut mak dia tu kayu basikal. Tak babe, dia kena belajar dulu babe. Dan dalam proses dia belajar tu dia kayu pernah jatuh. Rupanya tersilap. Satu kaki dekat perahu depan, satu kaki dekat perahu belakang. Memang jatuh. Dua-dua kaki dekat perahu depan. Betul. Umpamanya macam tu lah. Orang di sekeliling budak tu ataupun mak bapak budak tu, bila budak tu buat salah kau jangan sembur dia. Kau yang bodoh lah kau ni. Apa hal kau bawa basikal tak reti sampai jatuh. Lepas tu jiran dia nampak kan. Betul lah kau ni bodoh lah. Kau ni tak payah buat lah. Kau ni tak payah lah. Kayu basikal, kau pergi buat benda lain kan. Kayu helikopter ke apa ke. So apa akan jadi pada budak tu? Budak tu akan terus jadi tak guna. Sama lah seperti channel Misai Gadget ni. Sebab bila kau tegur dengan cara yang betul, dengan niat yang betul, kau akan dapat pahala babe. Aku serius sebab tadi yang mana rasa dia berminat banyak sangat ilmu dekat dada tu yang nak diluahkan, nak di-share dekat audience. Email aku insya-Allah aku akan reply. Kita akan usahakan. Kalau kau jauh, okey kita akan usahakan lah kat rumah ke atau macam mana. Kita akan usahakan benda tu. Jangan risau. Sama-sama kita bangunkan YouTuber tech dekat Malaysia ni bagi dia besar. Besar. Dan satu aku ada juga dengar pasal Gamitas ni, ada yang cakap tak relevan lah untuk buat masa sekarang ni. Ada yang cakap bukan semua orang guna phone untuk main game. Senang macam ni lah. Aku tak nak panjang-panjang cerita korang. Gamitas ni tak payah buat lah ni apa semua. Jangan pening-pening. Kalau kau nak beli lampu, kau pergi kedai lampu ataupun kedai hardware. Kalau kau nak beli router, kau pergi kedai binatang. Kedai yang ada binatang, maksudnya bukan kedai tu binatang yang buat kan, kedai yang ada binatang. Kau akan nampak bodoh bila kau masuk kedai binatang, pergi cari lampu. Tagline kita, jangan hisap gam. Okay, so saya setuju dengan beberapa perkara lah yang Abang Misai Gadget bagi tahu. Yang pertama tentang tech YouTuber dekat Malaysia ni actually kecil lagi. Okay, dia on. Lepas tu saya setuju juga dengan dia kata yang kita ni semua manusia. So tech YouTuber pun sama. Mungkin kita dalam perjalanan kita, dalam video kita buat produk review ni, kemungkinan besar kita buat kesilapan. Jadi tegur dengan keadaan yang berhikmah, dengan cara yang baik kan. Kita buat Islam, jadi kita guna saluran yang betul, cara yang betul. Tak perlu jatuhkan sesiapa kan. Yang ketiga saya setuju juga yang last kali tu yang kata gaming test dah tak relevan sekarang. Dan dia bagi analogi yang kalau kita nak beli lampu, kita pergi kat kedai lampu. Kalau kita nak beli unta, kita pergi dekat kedai haiwan. Benda yang tepat. Kalau kita nak tahu tentang smartphone, jadi kita pergi ke channel yang ulas tentang smartphone. Kalau kita nak tahu tentang gaming, kita pergi dekat channel yang ulas tentang gaming. Kita nak tahu tentang kamera, so kita pergi dekat kamera. Kenapa kita nak tahu tentang kamera, kita pergi dekat channel smartphone? Memang channel gaming memang tak logik langsung lah kan. So itu antara benda yang saya setuju dengan Abang Misai Gadget. Dan last kali saya nak bagi tahu kepada anda yang kalau kita tak minat dengan dia punya ulasan, kita tak minat dengan cara dia, kita tak perlu ke sana dan condemn dia. Kalau tak minat, kita just abaikan. Tak perlu tengok pun sebenarnya. Okay, so
menyahut seruang Abang Misai Gadget ni. Saya nak bagi konten dekat anda, saya bukan macam dia. Dia terlampau banyak konten nak buat, hari-hari ada konten. Macam saya tak ada konten hari-hari. So, saya nak bagi produk tu untuk anda review, memang saya tak mampu. Tapi, saya akan kongsikan dengan anda cara-cara untuk anda jadi tech YouTuber dari tak ada apa-apa hingga anda dapat sponsor. So, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa, ataupun orang panggil saya sebagai Abe Cerah. Abe Cerah. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang. Jom! Orang tanya saya, jadi tech YouTuber ni barang yang review tu dapat ke? Kebanyakannya dapat. Ada juga yang tanya saya, jadi tech YouTuber ni barang yang kita review tu, untuk review barang tu orang bayar ke? Jawabnya yes, ada juga yang bayar. So, jadi tech YouTuber ni untung lah. Memang untung sebenarnya. Cuma nak jadi tech YouTuber ni bukan senang. Jalan dia sangat panjang. Mula-mula anda kena pilih produk tu. Lepas anda pilih produk tu, anda kena study produk tu. Anda baca dekat internet dia punya review macam mana. Anda kena tonton YouTuber lain punya review. Lepas tu, lepas anda dah baca, anda dah study dia punya produk tu macam mana, anda kena test produk tu. Yang mana banyak keadaan, banyak situasi, produk yang kita test tu tak sama dengan apa yang kita study tadi. Lepas kita dah tahu produk sebenar dia macam mana, kita kena fikir pula, kita kena plan message yang macam mana kita nak sampaikan kepada audience kita. Macam mana kita nak bagi audience kita faham apa yang kita rasa tentang produk tu. So dia punya flow tu macam tu. Bukan senang sebenarnya. Dan mungkin ada yang terfikir disebabkan tech YouTuber ni dapat bayaran, dapat produk, jadi review mereka tu tak jujur ke? Dia bersifat subjektif. Yang ni saya tak boleh kongsikan pendapat orang lain, tapi saya boleh kongsikan pendapat ataupun pengalaman ataupun saya punya prinsip lah. Saya lebih suka macam produk tu tak bagus. Let's say ada satu brand dia offer kepada saya review satu produk, dia kata okay, saya akan bayar awak sekian, tolong buat review produk saya ni lah. So bila produk dia sampai, saya test produk dia tak bagus. So, bila produk dia tak bagus, kalau saya buat video, saya kata dekat audience saya, Samsung Note 10 Plus ni gini, gini bagus dia, padu babe, mesti beli. Tapi hakikatnya produk dia tak bagus. Kalau saya buat macam tu, impak dia pada diri saya. Audience saya tak akan percaya saya lagi. That's why apa yang saya buat, dan banyak kali sebenarnya saya buat, bila orang hantar produk tu kepada saya untuk saya review, saya test. Bila produk tu tak bagus, saya akan inform mereka, saya bagi tahu yang produk dia ada kecacatan dekat sini. Anda nak saya proceed buat video atau tak? Kalau saya proceed buat video, saya akan kutuk anda punya produk dalam video saya lah. Tapi kalau anda tak nak, saya akan hantarkan balik anda punya produk. So, normally saya hantar produk mereka. Saya tak tipu kepada anda. Saya pernah dapat satu headset dari brand yang agak besar. Harga dia RM1,400 Malaysia. Mereka hantar kepada saya untuk saya test, dan bila saya test, saya punya pendapat, saya punya pengalaman, saya rasa macam headset ni hampir gila. Saya tanya mereka, mereka kata tak apalah, tak payah review lah, barang pun ambil lah. Tapi sebab saya rasa macam bersalah, saya pun hantar balik lah barang tu. Kenapa saya pilih untuk tidak review barang-barang yang tak bagus ni? Sebab saya tahu untuk hasilkan satu-satu barang, let's say lampu ni, walaupun dia punya kualiti tu hampir gila, teruk gila, di belakang lampu ni sebenarnya ada engineer yang buat, ada duit marketing, ada duit gaji dan sebagainya. So, kalau saya buat review menjatuhkan produk tu tak dapat dijual, saya macam kacau periuk nasi mereka lah. That's why saya pilih jalan yang selamat. Saya terus tak review produk mereka lah. So, ini at least saya punya pegangan. So, ini saya punya pegangan. That's why semua review saya rasa semuanya jujur. Saya tak ada tipu anda. Kalau bertapis pun saya bagi tahu kepada anda yang kalau saya tak beli. Itu ayat yang saya selalu guna bila mana saya rasa produk tu dia bukanlah teruk sangat, tapi dia tak adalah bagus sangat. So, saya akan guna ayat macam kalau saya tak beli produk ni. Itu saya play safe sikit lah. Balik pada topik kita lah. So, topik kita, macam mana kita nak jadi tech YouTuber dari kosong sampailah kita dapat produk, dapat bayaran yang mahal-mahal. Saya tak tipu, dekat Malaysia ada tech YouTuber yang dibayar sampai RM20,000 Malaysia untuk satu video saja. Memang kaya gila, babe. So, macam mana kita nak buat? Kita nak beli produk ni untuk review, semata-mata untuk review, saya rasa mustahil. Sebab kita bukanlah orang kaya. Kita bukanlah bangsawan. Kita bukanlah kluster kayangan. Jadi, apa yang kita buat untuk langkah pertama jadi tech YouTuber ni ialah kita
kita ulas berita-berita berkaitan dengan dunia IT ni. Kalau kita minat tentang smartphone, bila keluar smartphone yang baru, kita ambil dia punya berita tu, kita ulas, kita bagi pendapat kita. Kita rasa berbaloi ataupun tak beli dia. Spesifikasi dia macam mana. Let's say Samsung baru keluarkan Samsung Note 10, Note 20 kan. So kita ambil dia punya berita tu, kita baca, kita analyse, kita pun buat video. Contoh 20 sebab kenapa Solos tak patut beli Samsung Note 20. So kita buat video macam tu, kita kumpul viewers, bagi viewers kita ramai. Lepas kita dah ada viewers yang ramai, kita dah ada fanbase sendiri. Masa tu kita kena letak kontak. Kita kena letak kontak supaya orang yang nak sponsor kita tu dapat hubungi kita. Macam mana kalau kita ada fanbase, kita ada viewers, tapi orang yang nak sponsor, brand-brand besar yang nak sponsor kita, nak contact kita tapi tak tahu nak hubungi siapa. That's why dekat kita punya channel YouTube, dekat kita punya video tu, kita mesti letak kita punya email ataupun nombor telefon. Dalam kes saya lebih prefer letak email lah, sebab nombor telefon ni dia agak personal sebenarnya. So letak email dekat situ, orang akan email kita, bro boleh tak review bla 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 kan. So at that time kalau kita kata boleh saja, dia macam mana, kita macam rendahkan kita punya diri. That's why untuk bila dah sampai level orang dah contact kita, kita kena buat satu benda yang dipanggil sebagai rate card. RATECARD. Kadar bayaran, macam itulah. So basically rate card tu ialah bayaran bila mana kita nak buat video untuk mereka lah. Katakan mereka nak suruh kita review Naga MSI ni, kita pun bagi tahu mereka, okay, untuk review Naga MSI ni saya akan charge RM1,000 Malaysia, something like that. So kita hantar dekat mereka. Tapi dekat rate card kita tu mesti bersifat jualan. Dia mesti ada salesmanship. Istilah dia macam tu lah. So dekat rate card kita tu, satu ada harga kita, yang kedua kena ada statistik. Dekat YouTube channel kita ni berapa orang yang tengok, viewers kita berapa ramai, subscriber kita berapa ramai. Lepas tu orang yang tengok video kita ni umur dia berapa, banyaknya dari golongan yang mana, datangnya dari mana, datangnya dari Indonesia ke, datangnya dari Malaysia. So benda-benda macam ni yang kita punya sponsor nak tahu, sebab bagi mereka nak satu pendedahan, satu exposure, satu marketing. Dan untuk kita akan jadi, kita nak duit dari mereka kan. So kita kena bagi tahu mereka semua perkara tentang kita lah. Kita kena being transparent lah. Hidup ni macam ni adik-adik. Adik-adik, sebab saya dah tua sebenarnya. Walaupun orang panggil saya sebagai Abel Cerah, kemungkinan saya ni pakcik kepada yang tonton video saya ni. Kalau kita nak sesuatu, hidup ni, kalau kita nak sesuatu dari orang lain, kita kena bagi sesuatu. Ini ialah common sense. Kalau kita nak beli nasi lemak, kita kena bayar duit. The same thing, bila mana kita nak dapatkan payment, kita nak dapatkan produk dari orang tu, jadi kita kena offer sesuatu. Jadi apa yang mereka nak ialah exposure, sebab mereka nak marketing untuk convert jualan. Mereka nak jualan, mereka nak duit sebenarnya. So that's why kita punya rate card tu mesti ada data-data ni supaya mereka senang convert dia punya video tu jadi jualan untuk mereka lah. Okay, let's say anda dah siap buat semua flow ni, sebenarnya anda dah complete, anda dah boleh jadi tech YouTuber lah. Anda just repeat benda sama dan sampai satu level nanti anda dah jadi tech YouTuber yang famous dekat Malaysia. Actually ramai je tech YouTuber yang buat sebegini. Kalau anda nak tahu seorang bagi saya seorang idola, iaitu Abang Muaz Malik lah. Dia mula dengan ulas-ulas benda macam ni dari telefon dia, kualiti kamera tak berapa cantik, dia buat lama gila dia buat, viewers dia tak ramai. Tapi bila dah sampai satu masa, bila dah rezeki, Allah dah kata, okay Muaz, ini rezeki kau, bam, naik. Dan saya tak nafikan dia one of the top tech reviewer dekat Malaysia ni lah. So bila dah sampai level ni kan, mungkin kita dah boleh approach kedai-kedai komputer, kedai-kedai smartphone, kedai-kedai gadget untuk dapatkan barang review dari mereka lah. But ini cara yang tak senang. Saya bagi tahu kepada anda, cara ni sangat susah. Walaupun saya dah ada 150,000 subscriber kan, saya approach satu kedai kamera yang famous dekat Malaysia ni. Saya bagi tahu kepada mereka, saya nak review kamera-kamera mereka, dan mereka tak perlu bayar saya apa-apa. Even mereka tak perlu bagi kamera tu kepada saya, just loan saya, just bagi pinjam kamera, saya siap review, saya hantar balik. Apa yang mereka reply kepada saya, mereka bagi tahu yang apa yang mereka akan dapat dengan buat sebegitu. Mereka kata dah ramai YouTuber yang approach mereka, at last mereka jadi Santa Claus. Saya macam, yelah, orang dah tak sudi terima kita, is okay lah. Cuma saya nak kongsikan dengan anda, walaupun dah ada 150,000 subscriber, orang still pandang rendah kepada kita. That's why kita kena susun strategi kita baik-baik.
Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Kepada sesiapa yang berminat untuk jadi tech YouTuber, saya ucapkan good luck, selamat maju jaya. Jalan ni penuh duri dek. Kalau adik perlukan motivasi, boleh message Abang Bat. Abang pun busy sebenarnya. Mungkin tak reply lah message adik tu. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.